Banyak tokoh pejuang kemerdekaan Malaysia yang selama ini kurang ditonjolkan. Beberapa tahun lalu, sebagian masyarakat Malaysia menginginkan agar sejarah ditulis ulang. Sebab, tokoh penting seperti Ahmad Bustaman dipinggirkan dalam penulisan sejarah. Bustaman adalah pejuang kemerdekaan Malaysia secara murni atau anti-Inggris. Ia amat dipengaruhi oleh perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Video berikut ini menggambarkan keinginan sebagian masyarakat Malaysia. Bagaimana UMNO itu negosiasi dengan pihak British. Tetapi dia tidak menyebutkan satu perkara yang penting, bahawasanya golongan kiri yang mempelopori slogan merdeka, yang memulakan slogan merdeka, itu semua dipenjarakan. Disebabkan mereka dipenjarakan, tinggallah beberapa orang parti, beberapa pertubuhan. Contohnya yang paling dominan UMNO lah, yang terdepan dalam isu kemerdekaan. Jadi bagi saya, untuk berlaku adil dalam buku teks itu, kita harus meletakkan ataupun memberitahu kenapa orang-orang seperti Bustaman, orang-orang seperti Burhanuddin agak terpinggir, dan kita kena bagi tahu kenapa mereka terpinggir. Iaitu kerana mereka terpinggir, kerana mereka dipenjarakan. Bagaimana nak buat gerakan kalau seseorang dan tokoh itu dipenjarakan misalnya. Dan sebenarnya golongan kiri termasuk Ahmad Bustaman, dia lebih terpengaruh dengan buku-buku Indonesia, iaitu terutamanya kalau kita pernah dengar orang yang bernama Tan Melaka. Tan Melaka inilah yang menulis pada 1920-an, menulis banyak buku tentang mengajak seluruh kepulauan Melayu Nusantara, The Malay Archipelago, untuk bersatu dalam satu rumpun, dalam satu negara bangsa. Itu idea itu dapat dicabut daripada Tan Melaka itu. Dan parti yang pertama ditubuhkan di tanah Melayu iaitu KMM, Persatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda itu, perkataan Kesatuan Melayu itu adalah asalnya daripada penulisan Tan Melaka. Dan memang dia ambil dari situ dan kemudian diolah oleh golongan kiri dan dilaungkan oleh golongan kiri melalui penulisan-penulisan mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Ahmad Bustaman, mengulang-ulang bahawa ini adalah Melayu Raya. Dan bagaimana Ahmad Bustaman terlibat dalam dunia penulisan ini, dia menulis juga novel-novel dan ramai orang tak tahu. Dan novel-novel dia ni banyak bersepah-sepah. Dan kalau kita nak mengkaji pemikiran Ahmad Bustaman, kita boleh juga kaji dia dalam bidang novel-novel yang telah dia tulis. Banyak. Untuk kita tulis kembali sejarah, untuk semarakkan balik sejarah-sejarah yang kita rasa hilang. Sebab saya rasa perbincangan mengenai Ahmad Bustaman ini menjadi trending sekarang, saya rasa. Supaya Bustaman hendaklah dilihat sebagai seorang tokoh yang juga memperjuangkan kemerdekaan yang sebenarnya tidak diangkat, bukan tidak ditulis, tidak diangkat oleh sejarah. Sekian, terima kasih. Bustaman dan kawan-kawan adalah tokoh kiri, tapi bukanlah komunis atau tak percaya Tuhan. Berikut ini adalah pandangan Dr. Rohana. Kita rasa sejarah ini kita boleh ubah. Kita banyak lapangan kita boleh interpretasikan dan ceritakan pada rakyat, terutamanya di sekolah-sekolah dan juga di universiti. Peranan golongan kiri yang telah sebenarnya menyumbang kepada mencipta sejarah Malaysia sekarang ini. Dan seperti dikatakan sebelum ini, mereka mengatakan yang pihak British dalam emergency 1948, mereka telah mempenjarakan ramai, beribu-ribu, actually ada lots of people yang telah ditangkap. Dan 1,000 lebih daripada golongan API dan juga MNP. Dan dari beribu yang ditangkap ini, 20%-nya adalah terdiri dari kaum wanita. Jadi kaum wanita memainkan peranan penting di dalam history lah, sejarah. Kita dapati memang golongan kiri ini ditindas baik dari masa emergency sehingga sekarang ini. Sehinggalah Government baru kita dapati bukan saja pihak British menindas golongan kiri dan menggalakkan pertumbuhan UMNO. Pertumbuhan UMNO yang diberinya
galakkan supaya katakan mereka lah mencapai kemerdekaan. Tapi kalau tidak ada perjuangan kiri, pihak British memang tak bagi kemerdekaan pada UMNO. So dia terpilih di antara dua ni, yang mana bersepahat dengan dia, yang mana mengacau dia. Okay? Dan kita dapati idea-idea Bustamam ini masih boleh pakai sekarang ini. Dia dengan Dr. Burhanuddin, walaupun mereka comrade yang baik, tetapi Dr. Burhanuddin lebih kepada falsafah Islam, falsafah Islam yang progresif lah. Bustamam dia falsafahnya lebih kepada kiri, bukanlah sekular sangat, bukanlah tak percaya Tuhan semua ni. Ini semua propaganda British dulu sehingga propaganda kerajaan BN. Jadi kita dapati golongan kiri ni bukan saja mereka ditangkap selama 8-9 tahun Bustamam ditangkap, dan API juga tidak berperan penting sebab pemimpin-pemimpinnya ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Jadi selalunya pertubuhan tu kalau tidak ada pemimpinnya, memanglah dia tak boleh bergerak dengan maju. Ini juga berlaku dalam PRM dulu. Tengok macam Kasih Ahmad, seterusnya, lepas tu Syed Hussein juga tertangkap. Selain pada penangkapannya oleh agensi-agensi kerajaan, tetapi yang menjadi satu penindasan psikologi yang sangat teruk ialah demonize cakap Melayu menghantui, memomokkan golongan kiri sebagai golongan yang komunis. Golongan komunis ini satu je yang mereka tengok. Bukan ini ada satu anggapan yang salah. Sebab kalau kita lihat masa Samsiah Fakir, Abdul Sidi kan, masa mereka balik ke Malaysia, the first place mereka pergi ialah buat umrah ke Mekah. Jadi macam mana tuduhan-tuduhan ini Kasih Hussein, Kasih Ahmad yang ada Jadi tuduhan mengatakan golongan kiri ini adalah golongan yang tak percaya Tuhan adalah satu damage yang sangat besar kepada golongan kiri di Malaysia ini. Jadi isu ini kita kena terangkan balik. Yang golongan kiri ini adalah pejuang rakyat. Satu konsep saya rasa yang kita boleh gunakan sekarang ini ialah Merhainism. Merhainism ini sudah lama ditinggalkan. Merhainism ini bukan bermakna petani saja. Sebab Soekarno telah menggunakan ini sebagai the little people, iaitu orang-orang yang marginalized, golongan kecil, fishermen, pekerja dan seterusnya. Jadi saya rasa konsep ini, konsep Merhainism ini adalah penting waktu ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.